Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan lagi sesi kita berkenaan dengan neraka. Sesi syurga telah pun habis pada tahun lepas. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita taufik dan juga hidayah, kesempatan, umur dan juga masa yang lapang untuk membahaskan sedikit sebanyak perkara yang menyebabkan jiwa kita itu menjadi suci. Seperti mana yang dimuqaddimahkan sebentar tadi, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ini berterusan sehinggalah manusia itu meninggal dunia. Bahkan seringkali kita war-warkan dan kita sebutkan di antara doa yang Nabi SAW seringkali baca adalah tathabbut ataupun penetapan hati. Seperti mana yang didoakan, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ataupun thabbit qulubana ala ta'atik, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Jadi Alhamdulillah kita telah pun masuk ke bab yang berikutnya, bab tangisan dan jeritan ahli neraka, pada muka surat 143. Tangisan boleh jadi mahmudah, boleh jadi mazmumah. Tangisan ini boleh jadi mahmudah, boleh jadi mazmumah. Tangisan yang terpuji dan juga tangisan yang tercela, dikutuk. Kita akan sebutkan sebentar lagi apakah bentuk-bentuk tangisan yang dipuji dalam syarak dan juga tangisan yang tidak dipuji ataupun mendapat kutukan, mendapat celaan dalam syarak. Itu tangisan kita di dunia. Tetapi yang kita akan bincangkan pada permulaan bab ini adalah tangisan penduduk ahli neraka. Tangisan penduduk ahli neraka, yang mana tangisan tersebut apabila kering, terlalu kerap menangis, akhirnya tangisan itu bertukar menjadi tangisan darah. Dan Nabi SAW menyebutkan, kalaulah tangisan itu terlalu banyak, dia akan menjadi seperti darah. Dan kalau diletakkan kapal, nescaya kapal tersebut boleh berlayar. Bentuknya darah, bukan air laut. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir." Syekh buka muqaddimah bagi bab ini firmannya dalam surah Fatir ayat 36-37. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir, bagi mereka itu naru jahannam, neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. La yuqda alaihim, mereka itu tidak diqadhakan bagi mereka. Fayamutu, lalu mereka itu mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Yang kedua, ahli neraka itu tidak diringankan siksanya. Kalau muslimin muslimat tengok pada ayat fayamutu, itu merupakan di antara azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berikan kepada penduduk neraka. Apa maksud fayamutu? Apakah orang dalam neraka itu akan mati lagi ataupun dihidupkan kembali? Firman Allah Subhanahu wa taala fayamutu itu, Nabi SAW syarahkan dalam sebuah hadis.
Nabi SAW sebut, amma ahlun nar alladzina hum ahlaha fala yamutuna fiha wala yuhyaun. Dan adapun ahli neraka yang mereka itu merupakan ahlinya. Kenapa Nabi SAW sebut mereka itu ahli neraka yang merupakan ahlinya? Kerana ada ahli neraka yang bukan ahlinya. Itu adalah golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala, walaupun ada sekelumit di jiwa dia itu iman, disebabkan kemaksiatan yang dibuat, dia masuk ke neraka. Itu tak termasuk dalam firman Allah ini. Yang tidak dimatikan dalam masa yang sama, tidak dihidupkan, itu merupakan salah satu sebagian azab Allah Ta'ala. Hidup tak boleh, nak mati tak boleh. Itu adalah khas untuk penduduk neraka yang mereka itu kekal dan tak akan keluar. Satu. Jadi dia tak hidup, tak mati. Tak boleh hidup, tak boleh mati. Kenapa persoalan ini timbul, tak boleh hidup, tak boleh mati? Kenapa orang nak mati? Ada orang kat dunia ni nak mati, bukan tidak? Kenapa mereka nak mati? Kenapa orang kat dunia nak mati? Muslim-muslimat nak mati tak? Kalau tanya saya, jujurnya tak nak mati lagi lah. Kita fikir banyak benda. Banyak benda tak settle. Seperti mana yang pengurusi sebut tadi. Kita pun tak berapa nak baik. Tapi kenapa Allah Ta'ala gambarkan kematian kepada penduduk neraka? Kenapa orang dunia nak mati? Sebenarnya jawapan itu ada kat dunia dah. Kenapa orang dunia nak mati? Sebab dia nak bebas daripada siksaan yang membelenggu dia. Sama ada siksaan tersebut berupa fizikal ataupun siksaan tersebut berupa maknawi. Jiwa dia sakit. Ada orang yang fizikal dia okey, tapi disebabkan jiwa dia sakit, dia terasa nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab nak bebaskan diri dia daripada masalah yang membelenggu dia. Jadi orang ahli neraka ni, dia rasa sakit sampaikan dia rasa nak mati, walaupun sebenarnya dia dah mati dah. Itu sebab Allah Ta'ala kata, la yuqda alaihim, tidak ditentukan bagi mereka, fayamutu, lalu mereka mati. Mati sebab apa? Sebab mereka rasa dengan kematian itu, dia tak dapat rasa siksa Allah Ta'ala. Sampai macam tu sekali. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala dalam ayat ini beritahu, wala yukhaffafu anhum. Dah terasa nak mati tak boleh, dan mereka juga tak diringankan siksa mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan demikianlah najzi, kami berikan pembalasan, kulla, setiap orang yang kafur. Apa maksud kafur? Kafur ini dalam bahasa umumnya kufur. Apa maksud kufur? Dari segi makna bahasa dia. Kufur maksudnya ingkar. Kufur maksudnya ingkar. Ingkar itu ada banyak yang menyebabkan orang masuk dalam neraka. Ingkar ketuhanan Allah Ta'ala itu kufur. Juga ada ingkar perintah, masuk dalam neraka. Ingkar nikmat, masuk dalam neraka. Kulla kafur, semua yang ingkar itu akan masuk dalam neraka. Tengok Allah Ta'ala beritahu hal mereka, wahum, dan keadaan mereka itu seperti apa. Yastarikhuna fiha, dalam neraka itu mereka memberontak, menjerit. Yastarikhun, menjerit. Kat dunia ni ada tak orang menjerit? Pun ada juga. Seperti mana kita sebut tadi, ada orang nak mati dalam dunia. Dalam dunia ini juga ada orang menjerit. Menjerit sebab apa biasa? Menjerit sebab stres. Ada orang sepak pintu kan, stres. Ada orang besok nak exam, stres, menjerit. Ada yang kena histeria pun. Bahkan ada sebahagian student buat-buat menjerit. Pernah tengok tak student buat-buat menjerit? Ini bukan cerita bohong. Ini ada satu orang penyelia asrama, tiba-tiba dia bagi tahu kat kami, malam tu ada budak perempuan menjerit. Biasa kalau budak perempuan menjerit, kita buat apa? Kita jampi lah kan. Tapi masalah ustaz tu dah jampi dia, tak sembuh-sembuh kan. Akhir sekali bawa pergi hospital. Bawa keluar asrama. Bawa keluar asrama, tiba-tiba budak tu senyum. Kenapa agak-agak budak tu senyum? Saat dia kata, saya sebenarnya bukan kena jin ataupun kena syaitan, tapi saya stres duduk asrama. Saya nak keluar, dia kata.
Macam tu pun ada. Patut jampi, tak mau kan. Jin tak ada dalam badan dia. Pun ada juga. Tapi ini ahli neraka menjerit, yastarikhuna fiha. Apa jeritan batin ahli neraka? Dia kata, Rabbana akhrijna. Ya Allah, mintalah keluarkan kami. Akhrijna. Ahli neraka harap mereka boleh patah balik. Patah balik ni sebenarnya tak ada dalam dunia nyata. Itu cuma cerita dongeng dan juga cerita filem. Back to the Future kan. Kita tak pernah lah ada mesin masa yang kita boleh patah balik, yang kita betulkan keadaan. Benda tu tak ada. Bahkan dalam Quran dinyatakan. Dia kata, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ahli neraka minta, dia kata, wahai Allah, keluarkan kami daripada neraka. Kami janji tak buat lagi. Kami janji kami akan beramal dengan amalan yang kami tak buat dulu. Ada tak penyesalan yang kita buat kat dalam dunia ni? Ada. Dan seburuk-buruk penyesalan yang manusia itu boleh lakukan adalah dia masuk dalam neraka dan dia tak boleh patah balik. Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia hujah. 2 hujah kenapa dia tak boleh keluar. Pada ayat berikutnya, itu hujah Allah Ta'ala, kenapa engkau takkan keluar dalam neraka ni. Engkau ahli neraka dan engkau akan kekal dalamnya. Dia kata, tengok hujah pertama. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Ini 2 hujah Allah Ta'ala. Hujah pertama apa dia? Awalam nu'ammirukum. Apa maksud nu'ammirukum daripada perkataan umur? Bukankah kami berikan engkau usia, yang usia itu sepatutnya engkau ingat. Engkau tak ingat. Bagi orang ingat, ada yang ingat, tapi engkau tak follow mereka. Engkau ingkar. Para ulama bahaskan umur ini dia yang mana yang Allah Ta'ala boleh maafkan. Ini kalau dia terlalai, dia terlupa, Allah Ta'ala still kata engkau okey. Perbahasan ni panjang. Ada yang kata 17 tahun, ada kata 18 tahun. Kalau dia buat silap masa tu, Allah Ta'ala akan hujah dekat umur dia. Engkau dah sampai 17 tahun, engkau dah sampai 18 tahun, maka tak ada excuse kalau engkau buat salah. Engkau pergi bunuh orang, engkau akan dapat balasan. Para ulama berbeza pendapat. Ibnu Abbas kata 40 tahun, dan kebanyakan bagi tahu 40 tahun. Ada yang kata 60 tahun, ada yang kata 63 tahun. Ala kulli hal, umur itu menjadi hujah bagi orang. Satu, umur kita dihabiskan ke mana? Kita nak bagi tahu kan. Kita nak tanya diri kita. Jangan tanya orang lain dulu, kita tanya diri kita dulu. Hari ini aku buat apa? Cuba kita simak. Bangun pagi 6.30 tadi. 6.30 teruk sangat, 6.30 bangun. 5.30 bangun. Subuh sekarang pukul apa? 6 suku. Kalau kat UAE tu habis solat dekat pukul 7. Punyalah imam baca 6.50, 6.55 kadang. Tengok imam. Tengok kalau imam tu rasa macam naik share sikit, dekat pukul 7 habis. Sempat mandi. Kat tempat lain mungkin tak tahu. Tengok kan perjalanan hari kita tu. Kita mula dengan apa? Lepas tu kita buat apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya, awalam nu'ammirkum? Bukankah kami beri kau umur? Patutnya umur itu dibikin apa? Dibikin modal untuk buat amal soleh. Tapi kau tak buat. Satu. Yang kedua, cuba muslim-muslimat tengok ayat tersebut. Waja'akum an-nadhir. Hujah kedua Allah Ta'ala bagi tahu, engkau telah pun didatangkan an-nadhir. Apa maksud an-nadhir? Pemberi peringatan. Dua-dua ini telah menjadi asbab sepatutnya engkau ingat ke aku, engkau tak ingat. Engkau patut beramal. Kan ada tazkirah, ustaz bagi tahu tazkirah, mak bapak dia bagi tahu buat amal, cikgu dia bagi tahu buat amal, kawan-kawan dia bagi tahu buat amal, tutup aurat, jangan buat benda-benda yang tak bagus. Itu sebenarnya semua hujah. Ada orang bila dengar, dia ego. Dia kata, saya tahu saya buat ni salah, tapi Tuhan Maha Penyayang, katanya. Bacakan ayat ni kepada dia. Fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Allah Ta'ala beritahu, fadhuku, rasakan. Fama lidh-dhalimin, tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kezaliman min nasir, daripada penolong.
Orang buat kezaliman, dia boleh tolong kat dunia. Tapi bila engkau dah mati, engkau kekal kat situ, engkau takkan ada penolong. Jadi ayat ini muslim-muslimat bagi tahu bahawa ahli neraka akan menjerit. Sekarang ni kita pun menjerit juga kan. Jerit sebab apa? Jerit sebab virus. Virus apa nama? Corona. Ada tak berlaku pada zaman Nabi dulu wabak begini? Ada kan? Taun. Di antara taun yang pertama yang umat Islam hadapi adalah taun Al-Amawas. Dah disebut dah kat sini. Taun Al-Amawas. Berlaku pada zaman Umar. Dan banyak sahabat meninggal dunia disebabkan taun tersebut. Nak bagi tahu, taun kalau kena, dia tak soleh tak soleh, bila bala Allah Ta'ala turun dekat satu kaum, dia semua kena. Tak adalah tiba-tiba engkau ni soleh, tiba-tiba orang soleh tu terbang gitu kan, tak kena. Tak ada. Semua akan kena. Buktinya, di antara yang meninggal disebabkan taun Al-Amawas berlaku pada zaman Umar dekat Syam itu adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lagi siapa? Mu'adz bin Jabal. Dan banyak sahabat meninggal dunia. Sampai ke Umar menangis, minta Abu Ubaidah Al-Jarrah keluar. Dia tak nak keluar sebab dia kata dia ingat pesan Nabi. Bila orang dah berlaku taun ataupun wabak kat situ, orang kat dalam tak boleh keluar dan juga orang luar tak boleh masuk. Umar cuba gunakan hilah. Tapi hilah itu dipatahkan dengan hadis Nabawi yang Abu Ubaidah sebut kat Umar. Dan Nabi SAW beritahu dalam hadis yang sahih, kira 6 perkara sebelum datangnya kiamat. Pertama, Nabi sebut kematianku. Kematian Nabi SAW merupakan tanda kiamat yang pertama. Mustahil kiamat berlaku dan Nabi ada. Banyaklah Nabi sebut, boleh rujuk hadis tersebut. Dan di antara yang Nabi sebut, hitung 6 perkara itu adalah wabak ini. Kan kita tengok baca berita, ada yang siap stres, tekanan sampai ada yang cabut mask doktor tu. Dia kata kalau engkau mati, kalau aku mati, kita mati sekali. You jump, I jump. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia. Sebab kan benda tu ada kaitan, kita kena baca semula Quran dan bagi ingat diri kita. Kita baca Quran itu supaya ingatkan diri kita dan kita segera beramal. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya kejadian gempa bumi sebelum berlakunya kiamat itu syai'un azim, merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Kemudian pada ayat berikutnya, ini sikit tentang, ada kaitan juga lah untuk penyucian jiwa. Kemudian Allah Ta'ala sebut, yauma tarawunaha, tatkala orang melihat dia, tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ibu yang menyusukan anak dia tu, tadhhalu, dia lupa yang bahawa dia tengah menyusukan anak. Menyebabkan apa? Dia campak anak dia tu. Tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan orang yang tengah pregnant pula, disebabkan benda tersebut, kacau bilau tu, tada'u. Maksud tada'u, dia punya kandungan itu apa kita panggil? Takkan berguguran. Kandungan dia jatuh. Sebabkan takut, cuak gitu. Bahasa kita kan cuak. Dan engkau akan melihat mereka itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, Allah Ta'ala sebut. Dan mereka tu tak mabuk. Mabuk kat sini bukan maksudnya mabuk macam orang minum arak, maksudnya hilang kewarasan. Menyebabkan mereka itu pentingkan diri, nafsi. Tak kiamat lagi. Walakinna azaballahi syadid, Allah Ta'ala sebut, akan tetapi benda tersebut berlaku kerana azab Allah Ta'ala yang sangat pedih. Kita masih lagi tak jumpa kiamat, Alhamdulillah. Kita baru jumpa Corona. Pun begitu, manusia telefon cuak gitu. Tak percaya, cuba tengok komentar makhluk-makhluk ini dekat Facebook. Semua disalahkan. Tak ada siapa kata kucing pun, kalau kucing tu kucing pun kena salah. Kementerian kena salah. Semua salah.
Yang tak salah siapa? Dia tu yang tak salah. Gitu. Berikutnya, pada muka surat 144. Ayat berikutnya pada surah Hud 106 ini, Allah Ta'ala nak beritahu, bukan setakat penduduk neraka itu menjerit, bahkan jeritan itu ada, kita panggil apa dah, berdengus apa tu? Kalau orang semacam payah gitu, mengeluh, berdengus bahasa dia, merintih, tak boleh keluar. Allah Ta'ala sebut, fa'ammal ladzina syaqu. Syaqu ini merupakan lawan bagi perkataan sa'adah. Dan adapun orang-orang yang syaqu, sengsara, fa finnar, mereka itu dalam neraka, lahum fiha. Tadi menjerit, ini mereka akan zafir wa syahiq. Dia terjemah apa kat situ, zafir wa syahiq? Zafir ini, para ulama tafsir sebut, asal perkataan zafir adalah ikhrajun nafs. Ikhraj, mengeluarkan nafs. Macam pernah tengok tak, katalah mak-mak itu, dia balik kerja, tengok rumah dia berselerak, dia buat apa tu? Gitu kan, dia kata ikhrajun nafs, itu maksudnya zafir. Syahiq, tarik nafas, tak tahu nak buat apa, stres. Itu yang ahli neraka akan dapat. Lahum fiha zafir wa syahiq. Mereka stres macam mana pun, berdengus macam mana pun, tarik nafas macam mana pun, nak bagi tenang jiwa, mereka tak ada jalan keluar daripada neraka. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila ia, iaitu neraka, melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana marahnya. Dalam ayat ini siapa lihat siapa? Ayat ini siapa lihat siapa? Dalam ayat ini bukan takat penduduk yang Allah Ta'ala akan campakkan ke dalam neraka lihat neraka, tapi dalam ayat ini juga neraka akan tengok siapa dia punya tetamu, kan? Bila neraka nampak tetamu dia, bukan tetamu sebenarnya, penghuni dia, neraka buat dia punya tu, buat apa dia? Buat dia punya macam super power tu, menyebabkan orang masuk dia rasa takut. Macam singa lah kan. Kita tengok singa rasa kecut perut. Betul? Kalau kita dengar singa tu mengaum, 2 kali kecut perut. Ini tengok neraka kecut perut. Neraka mengaum, dalam istilah gitu, gemuruh gitu, memberontak neraka tu. Lagilah orang nak masuk tu rasa kecut. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan pada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Kenapa Allah Ta'ala sebut itu? Sebab engkau, bila engkau binasa, engkau akan kembali. Engkau binasa, engkau kembali. Hancur, datang balik. Hancur, datang balik. Hancur, datang balik. Kita akan bacakan nanti, di mana orang yang hancur itu ada yang menjadi arang. Arang sampai Allah Ta'ala ada yang tinggal mukanya saja, dan dia itu penduduk syurga, Allah Ta'ala keluarkan dia. Arang, cuba bayangkan arang itu, tak ada nyawa, keluar. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, jangan harapkan satu je, minta banyak kebinasaan. Supaya apa? Engkau tak rasa sengsara. Muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian. Hadis ke-36. Abdullah bin Amr menuturkan, inna ahlan nari yad'una malikan fala yujibuhum 40 ama
thumma yaruddu alaihim innakum makithuna bal thumma yad'una rabbahum fayaqulun rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Hadis daripada Abdullah bin Amr ini, Nabi SAW gambarkan bagaimana penduduk neraka tahu yang dia tu tak boleh keluar neraka tapi still minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jawab tak? Allah Ta'ala jawab. Dan bila Allah Ta'ala jawab, ada masa Allah Ta'ala senyap. Kenapa tu? Jawab senyap. Sebab apa? Macam kita kat dalam dunia ni, kita minta ke ayah kita something. Katalah nak minta beli basikal. Tapi ayah kita tak jawab. Ada harapan tak tu? Ada harapan yang ayah tak jawab lagi kan? Kita tanya lagi. Ayah pun dia jeli macam tu aja. Dia tak jawab lagi. Ada tak harapan? Ada harapan. Bila kita putus harap? Bila kita minta kat parent kita? Bila dia mula bersuara, dia kata, no basikal. Bila dia sebut no basikal, maksudnya apa? Harapan tu tak ada. Jadi begitulah ahli neraka. Dia berharap. Tunggu 40 tahun. Allah tak jawab. Sampai Allah Ta'ala kata, engkau takkan keluar. Bila dia kata engkau takkan keluar, mati dalam kematian. Ahli neraka memanggil malaikat. Tetapi mereka tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Panggil. 40 tahun ni bukan 40 tahun dunia. Tapi 40 tahun akhirat punya kategori. Kemudian malaikat mengatakan, sesungguh kalian menetap selama-lamanya. Kemudian mereka mohon kepada Rabb mereka dengan ucapan, ya Rabb, keluarkan kami darinya jika kami kembali. Ni kenapa ni ayat ni? Sungguhlah kami orang yang zalim. Dia tindak jawab mereka seperti lama di dunia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dia iaitu Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, janganlah kamu berbicara dengan aku. Sebenarnya kalau muslimat tengok ayat 108 ni, ada satu benda yang menarik. Surah Al-Mu'minun. Kalau ada Quran tu boleh buka Quran. Sampai Allah Ta'ala bagi apa? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dia kata, engkau dulu kat dunia ni, kau jadi macam ni, sekarang kau jangan cakap dengan aku. Kenapa Allah Ta'ala bicara dengan ahli neraka seperti itu? Baik, kita patah balik sedikit ayat dalam surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala sebut, innahu kana fariqum min ibadi. Allah Ta'ala buka cerita, sesungguhnya fariqum min ibadi, ada kelompok di kalangan umat aku, hamba aku, yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allah Ta'ala mula cerita ni sebelum Allah Ta'ala bagi tahu ni. Dia kata ada di kalangan hamba aku ni selalu minta ke aku. Dia kata apa? Rabbana amanna, ya Allah, kami beriman kepadamu. Faghfir lana, ampunkanlah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkau merupakan sebaik-baik yang memberikan rahmat. Tapi ada orang tak minta doa ni ke Allah Ta'ala. Patut dia minta kan kat dunia, tapi dia tak minta kat dunia. Bahkan apa dia buat? Fattakhadhtumuhum sikhriya. Dia buat apa tu? Dia sukhriya. Apa maksud sukhriya? Dia apa tak istilah bahasa Melayu dia? Mengejek-ngejek. Bukan mengejek, ada satu lagi istilah. Sinis. Masya Allah, sampai keluar daripada pintu. Dia sinis. Ada tak orang macam tu? Kita buat amal lah, kata engkau ni buat apa? Bukan ada apa pun kan. Dia sukhriyah, dia sinis, dia sindir. Hatta ansaukum dhikri, sampai kau punya sinis itu. Kita kata tutuplah tudung kan. Tutuplah tudung. Tutuplah orang pakai tudung. Dia kata apa kau nak kisah? Engkau tu macam lah baik sangat. Dia sukhriyah, dia sinis. Sampai dilupakan Tuhan. Bahkan cuba tengok ayat itu. Tadhakun. Mereka gelak-gelakan. Engkau pergi masjid, kau dapat apa? Kau dapat apa kau pergi untuk ilmu?
Akhirnya Allah Ta'ala kata, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Jadi dalam ayat ini memberikan pengajaran kepada kita, kita hendaklah minta rahmat Allah Ta'ala kat dunia ini, supaya jangan sampai dekat akhirat kelak Allah Ta'ala tak layan kita. Yang kedua pengajaran ni apa? Muslim-muslimat, jangan memperlekehkan satu-satu amalan, hatta walaupun di mata kita tu tak signifikan. Di mata kita tak signifikan, tapi di sisi Allah Ta'ala mungkin boleh jadi itulah amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kemudian qala, kita sambung hadis itu, fa wallahi ma labasal qawmu ba'daha bi kalimatin wa ma huwa illa az-zafiru wasyahiq illa az-zafiru wasyahiqu fi nari jahannam fashabbaha aswatahum bi aswatil hamir awwaluha zafirun wa akhiruha syahiq. Kemudian kaum itu berputus asa, tidak ada yang boleh dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya, merintih. Engkau hina orang kat dunia, akhirnya engkau akan dapat. Bak kata orang, what you give, you get back. Akhirnya dia kat dalam neraka pula akan ditertawakan. Bahkan Allah Ta'ala kata, jangan cakap dengan aku, jangan minta. Lepas mereka merintih tu, tarik nafas, hembus nafas, nak bagi tenang jiwa, Allah Ta'ala bagi satu lagi perkara sadis kat mereka ni. Suara mereka itu bukan suara manusia, tapi mereka akan menyerupai suara keledai. Inna ankaral aswati sautul hamir. Suara yang paling buruk sekali Allah Ta'ala pernah ciptakan, yang kita boleh dengar kat muka bumi ni, adalah suara keledai. Jadi suara itu seperti itu. Abdullah bin Qais menuturkan, inna ahlan nar la yabquna fin nar hatta law ujriyat as-sufun fi dumu'ihim la jarat wa innahum la yabquna ad-dam. Allahu akbar. Ahli neraka benar-benar menangis, dah tak boleh keluar, nangis, sehingga jika perahu-perahu dijalankan pada air mata mereka. Banyak tak banyak tu, takat satu baldi tak berjalan kapal. Betul? Takat satu kolam renang boleh berjalan kapal, tak berjalan kapal. Kita tak tahu betapa banyaknya ahli neraka itu merintih, menangis, sampaikan rintihan mereka itu, mereka punya tangisan itu boleh menggerakkan kapal. Nabi kata, lau ujrid as-sufun, kalau dibelayarkan as-sufun, kapal itu, fi dumu'ihim la jarat, nescaya kapal itu boleh berlayar. Nak kata banyak menangis. Wa innahum la yabquna ad-dam, plus air mata mereka itu bukan air mata air, tetapi air mata darah. Muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, dalam dunia ini kita boleh menangis. Bahkan sebahagian salaf suka untuk orang itu menangis. Menangis ada dua kategori. Ketika baca Quran, ada dua kategori. Kategori dia apa? Satu kategori mahmud, satu kategori yang dipuji, menangis. Apa kategori dipuji ini ketika menangis? Bila dia teringat dosa, bila dia baca Quran, dia lalu azab Allah Ta'ala, ayat yang menceritakan tentang azab, dia menangis. Itu kategori yang dipuji. Kategori kedua, yang menangis yang tak dipuji, maksudnya dicela, mendapat kutukan, ada beberapa. Di antaranya adalah tangisan yang tidak perlu untuk ditangisi, tangisan yang tidak membawa makna. Ada orang pasukan bola sepak dia kalah, menangis. Dulu ada artis bunuh diri, mati, menangis. Yang menangis itu bukan yang pakai salib, yang pakai tudung pun ada yang menangis. Itu tangisan yang dicela. Apalagi tangisan yang boleh menyebabkan manusia ini menangis. Wah, macam pengalaman. Apa dia? Putus cinta, tak boleh move on. Saya tak boleh move on lah.
Kenapa ni? Dia terlalu baik untuk saya. Allahu Akbar. Bila saya bersama dengan dia, saya punya tulang rusuk vibrate. Petanda dia itu merupakan orang yang diciptakan untuk saya. Tak boleh apa. Nampak macam kelakar gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang saya terima masuk kat mesej ataupun kat WhatsApp, kadang PM FB itu. Macam gitu. Ustaz, boleh tak jumpa Ustaz? Kat mana kita nak jumpa ni? Kita jumpa kat masjid. Saya kalau ada student jumpa macam tu, dah boleh agak ni. Dia jadi dua tu. Setakat pengalaman. Sama ada dia ada masalah keluarga ataupun masalah perasaan. Saya suka kat dia. Ini cerita real. Bukan cerita dongeng yang saya petik kat mana-mana ataupun dia pun dari riwayat Israiliyat yang saya ambil baca. Tak. Jumpa, kenapa ni? Dia kata saya nangis Ustaz. Kenapa? Saya suka kat dia. Tapi kawan saya pun suka kat dia. Kata, iya ke? Awak ni baru SPM. Dah beberapa tahun berlalu, budak-budak tu dah graduate daripada universiti. Dua-dua tu tak kahwin dengan muslimat tu pun. Tangisan yang sia-sia. Tak ada bawa faedah. Ada yang sampai dapat depression pun. Yalah, itu satu penyakit. Tapi alangkah bagusnya kalau tangisan itu disalurkan kepada benda yang betul. Baca Quran. Yang mulai menangis. Ya, kita juga sedih sebenarnya. Siapa tak sedih kan? Orang yang dikasihi itu tak menyangkisi, memberikan kasih kepada orang, akhirnya kasih itu tak berbalas. Siapa tak sedih kat sini? Ada yang tak sedih sini? Semua sedih kan? Tak ada. Saya tak sedih. Jiwa saya setebal batu gitu. Tak juga, sedih juga. Tapi sedih yang bawa kepada kemuratan diri itu satu benda yang sangat sia-sia. Itu sebab sampai orang Melayu sebut kan, bunga bukan sekuntum. Sambung. Kumbang bukan seekor. Tapi dia balas balik. Dia kata, tapi Ustaz, bunga yang dipetik itu tak sama dengan bunga yang tumbuh. Setiap kumbang ada karakter yang berbeza. Wallah. Bila sebut macam tu, kita pun kancing gigi, tak boleh jawab. Ya. Saya nak bacakan satu riwayat sebenarnya tentang perkataan bagaimana kalau kita baca Quran, kita kira mulai, tapi kita tak boleh nangis. Kita kena buat apa? Buat nangis. Walaupun athar itu ataupun riwayat itu ada kritikan sikit, tapi salaf ini, itu saya sebut tadi, buat nangis itu boleh jadi buat nangis riak. Itu tercela. Tapi ada orang yang buat nangis sampai jiwa dia tu boleh jadi lembut. Itu okey. Saya nak baca satu riwayat. Ingat tak masa perang Badar, kemenangan diberikan kepada umat Islam. Dan masa kemenangan diberikan kepada umat Islam, Allah Ta'ala selain daripada berikan ghanimah, harta rampasan perang, juga ada tawanan perang. Jadi tawanan perang tu nak dibuat apa? Sebelum ada ketentuan, Nabi SAW dan juga Abu Bakar menangis. Kenapa mereka menangis? Sebab yang ditawan itu adalah saudara sendiri. Kan Quraisy itu kan kelompok dia besar itu, Bani itu, Bani ini. Akhirnya sama-sama gitu. Nangis. Saya nak baca satu riwayat ini. Umar ketika mana jumpa Nabi SAW dan juga Abu Bakar, Umar tengok Abu Bakar nangis, Nabi pun nangis. Umar tanya kat Nabi dan juga Abu Bakar, akhbirni ma yubkika ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasul, kita dah habis perang ini, aku tengok engkau menangis. Cuba engkau khabarkan kepada aku, kenapa engkau menangis? Umar nangis tak? Umar tak nangis. Ini saya nak bagi tahu kenapa para ulama sebut okey untuk buat menangis. Kalau jiwa tu keras sangat, buat nangis, supaya daripada keras itu boleh jadi lembut. Fa in wajadtu buka bakaitu. Dia kata, kalau aku jumpa ada reason yang valid disebabkan tangisan itu, aku akan menangis sekali dengan engkau, wahai Rasul. Umar kata apa? Kau khabarkan kepada aku, wahai Rasul,
kenapa engkau menangis? Kalau aku rasa sebab itu okey untuk aku tangisi, aku nak join sekali menangis. Tapi asalnya Umar tak nangis. Dia kata, wa illam fa in wajadtu buka bakaitu wa illam ahad tabakaitu wa illam ajid tabakaitu. Dia kata, kalau aku tak boleh menangis, aku akan buat-buat menangis. Li buka ikuma, disebabkan kamu punya tangisan tu, tak apa, aku buat-buat nangis, aku join sekali nangis. Apa pengajarannya, muslim-muslimat? Orang sekarang ada program kan, banyak program nak bagi orang ketawa. Dan kita pun suka tengok orang ketawa. Kadang-kadang benda tu tak lucu pun, tapi sebabkan dia ketawa, kita ketawa sekali. Kalau boleh, cubalah buat satu program yang menangis. Ada tak Maharaja menangis? Saya rasa elok tu. Kalau macam mana? Kursus motivasi, tapi kadang-kadang reason itu tak valid, menunjukkan menangis, kita pun tak tahu. Engkau nangis sebab apa? Engkau tengok engkau nangis, aku nangis sekali lah. Biasa dia macam tu. Ada sekali kawan-kawan dekat, semua nangis kan, dia rasa bersalah kalau tak nangis. Dia kata, aku join nangis sekali. Tapi bukan itu maksud dia. Maksudnya adalah buat-buat nangis supaya jiwa kita itu rasa lembut sedikit. Ya, boleh, diperbolehkan. Dan itu adalah tangisan yang terpuji. Allahu a'lam. Bab berikutnya, alhamdulillah, kita sampai kepada bab berikutnya, keluar manusia dari neraka dengan syafaat. Syafaat ni telah pun kita bahaskan pada sesi-sesi yang lepas. Cuma sebagai tazkirah, ulangan sedikit. Syafaat itu daripada perkataan syafa'ah. Syafa'ah maksudnya, kalau disebutkan dalam bahasa Arab, syafa'a ila tawassala ilaihi biwasilah. Dia sampai kepada dia itu dengan satu medium. Kalau dalam bahasa Arab disebut syafa'a fi, kana wasitan fi, dia menjadi perantaraan. Syafa'a fi maksudnya dia menjadi perantaraan. Syafaat ini maksudnya dari segi istilah adalah memohon keampunan untuk seseorang ataupun diberikan kemudahan. Syafaat, diampunkan dosanya, dilepaskan daripada api neraka, itu syafaat. Syafaat ini kena ada 3 syarat. Kalau kita baca ayat-ayat berikut ni, ada 3 ayat kat bawah ni. Syafaat untuk satu orang itu boleh dapat syafaat, ataupun untuk satu orang itu boleh beri syafaat, dia kena ada 3 syarat. Syarat pertama adalah ridha Allah anis syafi'. Syarat pertama adalah Allah Ta'ala redha kepada orang yang beri syafaat. Siapa yang Allah Ta'ala redha bagi syafaat? Nabi SAW, para Rasul. Juga apa? Malaikat juga boleh memberikan syafaat. Lagi siapa? Mujahid fi sabilillah boleh berikan syafaat. Lagi siapa? Orang yang hafal Quran boleh berikan syafaat. Jadi syarat pertama untuk kita boleh dapat syafaat, orang yang nak bagi syafaat itu kena mendapat redha Allah Ta'ala dulu. Pengajarannya apa? Berdampinglah dengan orang yang soleh. Mudah-mudahan dia itu boleh beri syafaat kepada kita. Nanti kita akan bacakan hadisnya tentang orang-orang yang soleh ini berikan syafaat kepada kawan dia. Syarat yang kedua, boleh syafaat ini sekiranya Allah Ta'ala ridai orang yang al-mashfu', orang yang diberikan syafaat. Engkau nak berikan syafaat kepada dia, aku redha engkau berikan syafaat kepada dia. Dan syafaat itu sekali-kali tak akan dapat kepada orang yang tak pernah ada iman dalam jiwa dia. Ridha al-mashfu', ridha Allahu 'anil mashfu', Allah Ta'ala ridha kepada orang yang diberikan syafaat. Yang ketiga, iznullah, Allah Ta'ala berikan keizinan ataupun Allah Ta'ala berikan pelepasan kepada orang tersebut untuk berikan syafaat. Lisyafi' ayu syafa', Allah Ta'ala berikan izin kepada orang yang berikan syafaat untuk berikan syafaat. Kalau Allah Ta'ala tak beri izin, syafaat itu tak akan berlaku. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Taha, Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih dan diridai perkataannya. Jadi ini membenarkan syarat yang kita bacakan tadi.
Satu, redha Allah Ta'ala kepada orang berikan syafaat ataupun pemberi syafaat. Yang kedua, yang diberikan syafaat itu, orang yang kena syafaat itu mestilah Allah Ta'ala redha. Yang ketiga, izin Allah Ta'ala untuk diberikan syafaat. Qulillahi syafa'atu jami'ah lahul mulku samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Wala yanmliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat pertolongan di akhirat kecuali orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka mengetahuinya. Saya sebenarnya nak sampai kepada hadis ke-42 tu, muka surat 150. Hadis tu panjang sebenarnya. Jumpa tak hadis tu? Ini menarik ni hadis ni. Dan juga penghujung dia. Sukhriyah ni, sinis ini. Sinis yang kita baca tadi tu, sinis tu. Sukhriyah tu. Bukan takat jadi kat dunia tau. Bahkan sinis itu juga berlaku dekat akhirat. Disebabkan sinis ahli neraka kepada orang yang ada iman sikit ke hati dia, dia buat sinis. Dia kata, apa kau boleh buat dengan kau punya ibadah ni? Akhirnya kau masuk neraka juga. Allah Ta'ala dengar perkataan orang yang menyindir. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Keluarkan orang yang disindir tadi itu. Rasa tak sempat? Sempat deh? Sempat, panjang tu. Kita baca dua riwayat ni dulu lah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Nabi SAW bersabda, amma ahlul nar allazina hum ahluha. Ingat tak tadi ahli neraka? Kita beritahu ada dua kategori. Kategori pertama yang dia memang tu confirm tak boleh keluar daripada neraka. Itu satu kategori. Ini Nabi kata apa? Fa innahum la yamutuna fiha wala yahyaun. Mereka ini tak mati tak hidup, seperti yang kita bahaskan tadi. Walakin nasun asabathumun nar bi dhunubihim. Tapi ada manusia kategori kedua, dia masuk neraka, dia beriman kepada Allah Ta'ala, tapi disebabkan timbangan amalan itu, bila ditimbang, kejahatan, keburukan lebih buruk ataupun lebih banyak daripada kebaikan, dia masuk neraka. Bi dhunubihim aw qala bi khatayahum fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman. Allah Ta'ala matikan, dia mati juga. Imatatan, dengan sebenar-benar kematian. Idza kanu fahman. Cuba tengok makna fahman itu. Apa maksud fahman? Ada terjemah situ. Fahman. Apa fahman? Jumpa tak terjemah dia? Fahman maksudnya dia jadi arang. Fahman bahasa Arab, Melayu dia arang. Kenapa? Al-Qadhi Iyad ketika membahaskan perkataan Nabi SAW ini, imatatan, jumpa tu perkataan tu, imatatan, fa'amatahum imatatan. Allah Ta'ala akan matikan dia dengan kematian. Kenapa perlu urang tu perkataan tu, imatatan? Dalam bahasa Arab ini kita panggil apa ni? Bahasa Arab kita panggil apa? Tak ingat. Maf'ul mutlak. Fa'ama atau imatatan. Qadhiyat beritahu ada dua sini. Para ulama bahas, dia kata boleh jadi, sebahagian sebut imatatan adalah kematian, betul-betul kematian. Yang kedua, para ulama beritahu bukan kematian sebenarnya kematian, tetapi Allah Ta'ala mematikan mereka punya diri rasa. Boleh faham Para ulama bahas tentang perkataan fa'amatahum imatatan, maf'ul mutlak itu sebagai penguat. Qadhiyat beritahu ada dua kelompok ulama. Satu kata kematian kat situ betul-betul mati. Dah jadi apa? Dah jadi macam dah hilang gitu dah.
Sebagian kata tak, imatatan kat situ bukan maksudnya kematian betul-betul mati, tapi Allah Ta'ala matikan deria rasa dia sampai tak ada rasa apa. Buktinya apa? Sampai jadi arang. Arang satu benda yang solid, tak ada apa, tak ada arang itu, kita katok itu ada apa-apa, tak ada kan. Itu imatatan, itu jadi arang. Kemudian yang jadi arang tadi ni, yang ahli neraka kekal tu tak itu cerita lain. Dia hidup mati kat situ je. Tapi ni mati jadi arang. Udhina bisyafa'ah. Akhirnya yang jadi arang ni Allah Ta'ala izinkan syafaat untuk dia. Bentuk dia apa? Arang. Faji'a bihim dhabaira. Akhirnya arang-arang ni semua keluar. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu kafiat dia macam mana, tapi Nabi SAW beritahu dia jadi arang, dan arang-arang tu semua keluar. Fabuthu ala anharil jannah. Lalu arang-arang ni semua ditebar dekat anharul jannah, tebar dekat sungai syurga. Thumma qila ya ahlal jannah afidhu alaihim. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu dekat penduduk syurga, wahai penduduk syurga, siram dekat arang-arang ni semua air. Fayanbutuna nabatal hibbah takunu fi hamilis sail. Lalu mereka itu fayanbutuna nabatal hibbah, dia jadi macam apa hibbah tu? Dia panggil apa? Hibbah. Sebelum tumbuhan tu tumbuh, benih, jadi benih. Kita pernah sebutkan dulu, kenapa, apa signifikan dia itu diletakkan kat sungai? Apa signifikannya? Kita bagi tahu dulu. Tumbuhan ni subur kat mana? Tepi sungai. Jadi Allah Ta'ala letak arang-arang ni semua dekat tepi sungai, akhirnya dia tumbuh. Hamilis sail. Akhirnya tumbuhlah mereka seperti tanaman kecil. Itu permulaan orang dapat syafaat tu, jadi pada arang rentung, kemudian diletak dekat tepi sungai, siram, kemudian dia hidup. Kemudian yang terakhir pada malam ini 40, mungkin tak sempat, 42 minggu depan insya-Allah ta'ala, ataupun minggu satu lagi. Sayakhruju nasun minan nar qad ihtaraku wa kanu mithla al-humam. Orang akan dikeluarkan daripada, dia typo kat situ, bukan neraka. Agaknya mungkin masa dia tengah type ni tengah ngantuk kot. Orang Negeri Sembilan panggil neraka tak ada kan? Neraka kot. Dalam keadaan telah terbakar, al-humam. Mereka sudah seperti lahar. Thumma la yazalu ahlul jannah yarushuna alaihimul ma'. Kemudian ahli syurga pun yarushu, menyimbah air kepada mereka sehingga mereka tumbuh. Yang butuna nabatal ghutha fis sail. Seperti mana tumbuhan buih di aliran air. Nak kata tumbuh mekar macam itu banyak tiba-tiba. Akhirnya mereka akan masuk ke dalam syurga. Muslim-muslimat, insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan baca riwayat yang begitu panjang tentang kepentingan memilih kawan. Banyak kali disebut pilih kawan. Jangan sampai kita salah pilih menyebabkan kita mati dalam keadaan kelompok itu. InsyaAllah pada sesi akan datang. Itu saja untuk pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.